أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris yang ke-16 daripada bawah. Muka surat 6 baris ke-16 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bahawasanya jikalau menyerupai oleh Allah akan yang baharu, jawabnya nescaya adalah ia Allah baharu pula, yakni baharu juga. Jikalau menyerupai, jikalau serupa Allah Ta'ala dengan akan segala baharu, segala yang baharu, ini makhluk, nescaya adalah ia Allah baharu pula. Pula dengan mana jugalah di sini, sebab kalau pula ni beri faham sekali dah. Hak ni kali yang kedua. Adapun kalau kata juga yakni samalah, yang baharu ni sama antara, serupa antara Allah jadi baharu juga serupa dengan segala perkara yang baharu. Dia dalam bahasa Arab aidan disebut. Kita terjemah, kalau terjemah pula dengan juga dia jadi lain maksud. Dia kalau pula ni dia jadi sekali dah, lepas tu kali yang kedua. Adapun di sini juga ni dengan makna segala yang baharu, dan Allah Ta'ala pun baharu juga. Gitu. Kalau Allah serupa dengan segala perkara yang baharu, jadi Allah pun baharu juga lah. Faham tak ni? Kalau Allah serupa dengan segala perkara yang baharu, maka Allah baru juga. Apa betul tak? Jikalau Allah serupa dengan segala perkara yang baharu, Allah baharu pula. Okey dah, tak sama. Lain tu. Ni contoh ni, dia main ayat kitab je ni. Ni contoh. Mari pula. Mari juga. Sama. Mari pula ni berulang. Tadi mari dah. Mari pula dia ni. Ada tu berkenan tu. Kalau ada pun kalau mari juga. Apa nak mari juga? Maknanya orang lain mari, dia pun sama-sama mari. Bukan mari kali yang kedua. Ke ni? Dia sama mari pula dengan mari juga. Tak sama. Jadi di sini pula dengan mana jugalah. Jadi segala yang baharu, tiba-tiba Allah serupa dengan segala yang baharu. Segala yang baharu ni memang baharu lah.
Jikalau Allah serupa dengan segala perkara yang baharu, Allah baharu juga, sama-sama baharu dengan hak makhluk. Jadi kalau Allah serupa dengan makhluk, makhluk tu baharu, jadi Allah pun baharu juga. Pula dengan mana juga sini, jadi sama-sama baharulah jadinya. Dan Allah serupa dengan yang baharu, Allah baharu juga lah. Jadi serupalah Allah. Bila Allah serupa dengan yang baharu, jadi Allah pun sama-sama baharu, tidak koding. Kalau Allah serupa dengan segala yang baharu. Dan iaitu baharu Allah Ta'ala ni mustahil, kerana telah sabit, telah tetap sedianya kidam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana telah sabit, telah tetap sedianya itu sifat kidam tu lah. Kerana telah sabit sedianya, apa benda sedia? Sifat kidam tu. Jadi kalau Allah ni baharu, kerana apabila serupa Allah dengan yang baharu, Allah pun sama-sama baharu juga. Jadi baharu Allah ni mustahil. Kenapa mustahil? Kerana telah sabit, telah tetap sedianya, mana kidamnya kidam Allah telah tetap dengan dalil yang telah lalu pada bicara sifat kidam. Maka sabitlah, tetaplah bersalahan. Bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dan apabila sabit demikian, itu demikian bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu ni, mustahilah lawannya, lawan bersalahan tadi, iaitu menyerupai oleh Allah akan yang baharu. Ini dalil akal, lebih panjang sikit lah. Dalil ayat Al-Quran, ayat atas tu nah. Ayat atas tu, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Syura ayat yang ke-11. Tu dalil naqli, ataupun dalil sam'i dia panggil. Dalil naqli ataupun dalil sam'i. Dalil sam'iyun. Dalil naqli, dalil yang dipindah daripada Al-Quran dan hadis. Kalau sebut sebagai dalil sam'i, dalil yang didengar daripada Al-Quran dan hadis, samalah. Tapi kita biasanya sebut dalil ada dua, satu dalil akli, satunya dalil naqli. Kita maklumlah terdahulunya tiap-tiap satu pegangan wajib disertakan dengan dalil. Kalaulah tidak disertakan dengan dalil, maka dia panggil orang tadi taklid orang, turu orang semata-mata pada pegangan. Orang yang taklid ni dia panggil muqallid. Apa dia muqallid? Orang yang turu orang semata-mata pada pegangan tanpa ada dalil sendiri. Jadi pegangan kejap, pegangan betul, tapi semata-mata turut orang. Turut siapa? Turut orang mengajar ke, turut ibu bapa ke, dalil sendiri tidak ada. Jadi berpegang yang seumpama ni khilaf ulama, sama ada pegangan dia imam dia sah ataupun tidak. Pandangan muktamad, imam dia sah, pegangan dia sah, sebab dia berpegang, kemudian pegangan tadi betul, tetapi berdosa kerana tidak disertakan dengan dalil yang wajib fardu ain atas kita, berdalil pada tiap-tiap satu-satu pegangan. Dalil ni dalil akli ada, dalil nakli ada. Dua. Dalil akli pula, dalil akal ni pula ada dalil yang ijmal dipanggil, dalil yang ringkas tak panjang. Ada satu lagi dia panggil dalil tafsili, dalil akal yang terperinci.
Jadi tiap-tiap pegangan dengan dalil akli, hak fardu ainnya adalah dalil ijmal, dalil ringkas. Kalau orang soal panjang tu tak boleh nak jawab dah ni. Ada ni. Dia kalau boleh jawab panjang-panjang tu dia panggil dalil tafsili. Dalil terperinci itu wajib fardu kifayah. Jadi fardu ainnya dalil ijmali saja, dalil akal hak ijmali ataupun dalil nakli. Dalil akli, dalil nakli ataupun dalil nakli ini disebut dalam kitab sebagai dalil sam'iyun, dipanggil dalil yang didengar daripada Al-Quran dan hadis. Jadi dalam kitab kita ni ada dalil Al-Qurannya, mana laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada ini tiada seperti seumpamanya sebab Allah sesuatu. Itu dalil nakli. Ataupun dalil walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara, yang sama dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil nakli. Ini dalil akli. Jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, mana jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat mukhalafah, berarti Allah bersifat dengan sifat mumasalah. Mumasalah ni serupa Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Nescaya adalah Allah tadi ni baharu juga. Jadi makhluk ni baharu, Allah serupa dengan makhluk. Jadi Allah pun baharu sama, bukan qadim. Baharu Allah mustahil. Sebab apa? Telah tetap pada dalil sifat kidam terdahulu. Itu dalil akli dia panggil. Kalau serupa Allah dengan makhluk, serupa Allah dengan yang baharu, jadi Allah pun jatuh baharu juga. Baharu Allah mustahil. Dia antara sifat-sifat ni, wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni, dia bersatu. Maknanya kalaulah satu sifat tu tak ada lah sifat yang lain. Kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, jadi Allah jatuh baharu. Bila baharu Allah, tiap-tiap yang baharu ada akhir. Lucu sifat baqa. Bila Allah ni baharu, lucu sifat wujud. Sebab wujud Allah sifat yang pertama, wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benarnya, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan. Jadi kalau Allah serupa dengan segala perkara yang baharu, Allah jadi baharu juga. Bila Allah baharu, lucu sifat kidam. Bila Allah baharu, tiap-tiap yang baharu akan ada kesudahan. Macam lucu sifat baqa, luculah sifat wujud yang hakiki. Lucu sifat wujud yang hakiki. Jadi ambil daripada Allah ni wujud yang hakiki. Bila wujud yang hakiki ni tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Jadi Allah ni sedia dan kekal. Allah ni sedia dan kekal. Bila Allah ni sedia, kidam, pasti Allah tidak serupa dengan perkara yang baharu. Sebab Allah ni sedia kala. Allah yang sedia kala pastilah tidak serupa dengan segala perkara yang baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara satu-satu sifat dia ada berkait. Lucu satu sifat, luculah sifat-sifat yang lain. Kemudian kita mengelepah panjang pembicaraan berkaitan dengan ayat yang mutasyabihah, ayat Al-Quran yang mutasyabihah. Tapi dia datangkan satu ayat sajalah
Kalau kita ngaji kitab besar-besar, dia akan datangkan beberapa ayat yang mutasyabihat, disertakan juga dengan hadis-hadis yang mutasyabih. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid ni hanya didatangkan satu ayat sajalah yang masyhurnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman istiwa atas arasy. Diterjemah dengan tertinggi atas arasy. Setengah kitab diterjemah dah istiwa atas arasy. Jadi istiwa diterjemahkan dengan ala wartafa'a, itu pada satu pandangan. Setengahnya istiwa lah. Istiwa ni masdar daripada istawa yastawi istiwaan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yastawi istiwaan. Jadi istiwa ni dia panggil lafaz yang mustarak. Lafaz yang mustarak dengan bahawa satu lafaz tapi banyak makna. Satu lafaz jadi banyak makna. Jadi makna apa istiwa di sini? Ulama salafnya serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama khalafnya dah istiwa ada belas-belas makna, letak makna yang selayaknya dengan Allah. Dengan mana apa? Dengan mana Allah memerintah, Allah memiliki. Istiwa dengan mana Allah memerintah, Allah memiliki. Tapi jalanan ulama salaf serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ijma' ahli sunnah wa jamaah menyucikan Allah daripada zahir ayat tu. Zahir ayat di antara makna istawa adalah julus, qu'ud, istikrar, duduk. Itu di antara makna ayat. Maka ijma' ahli sunnah jamaah menyucikan Allah daripada zahir ayat tu. Apa makna ayat? Jalanan ulama salaf serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalanan salaf ni cukup mudahlah. Sebab apa? Sebab tidak langsung menyentuh dan membahaskan mengenai ayat mutasyabih sama sekali. Memada dengan menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk, kemudian diam serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman itu tetap dah ayat Al-Quran. Beriman Allah istiwa atas arasy, itu akidah Al-Quran. Tidak beriman dengan istiwa alal arsy, tidak beriman dengan ayat Al-Quran, punahlah jawapan dia. Jadi dalam kitab-kitab ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, memanglah mereka menekankan bahawa istiwa Allah alal arsy, memanglah itu Al-Quran. Tidak beriman dengan istiwa Allah atas arasy itu kufur. Betul lah, sebab tidak beriman dengan Al-Quran. Tapi golongan yang terpesong, dia baca kitab ulama salaf, tengok ulama salaf sendiri ni tidak beriman istiwa atas arasy, kufur. Mana apa tu? Tidak beriman Allah duduk atas arasy, kufur. Duduk tu kamu. Duduk tu kamu, golongan yang terpesong. Bukan jalanan ulama salaf. Ni kena faham molek lah. Dalam kitab ulama salaf sebut Allah duduk. Kadang-kadang Quran ayat Allah Taala duduklah dia kata. Oh Quran, dia kata dah kata Allah duduk atas arah. Quran kata Allah duduk atas arah, pegang macam Quran katalah Allah duduk. Orang jenis cakap ni, cakap mudah-mudah lah. Ada Quran ayat Allah duduk atas arah. Lah. Ada ni Quran ayat duduk. Ada Quran bahasa Malaysia.
Bahasa Melayu. Ada. Oh, dalam Quran tak kata duduk, Tuhan kata istiwa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Quran sebut istiwa. Quran tak sebut duduk. Kamu yang terjemah duduk. Tapi dia kata Quran. Dahlah dia bohong atas nama Quran. Sesiapa yang tidak beriman Allah duduk atas arah, tidak beriman dengan Quran, Allah jauhnya di pesong. Jauh di pesong tu. Dah Quran kata Allah duduk atas arah? Tak ada Quran kata Allah duduk atas arahnya. Istiwa, betul. Istiwa ada makna duduk. Tetapi jalanan salaf tidak letak makna duduk, dan tidak ada ulama ahli sunnah wal jemaah ni letak makna istiwa atas arah tu dengan makna julus, duduk. Tidak ada ulama ahli sunnah wal jemaah meletak makna istiwa kepada julus, istiqrar, duduk. Istiqrar ni menetap, macam ni, menetap atas kursi, menetap atas latah, atau istiqrar. Memang di antara makna istiwa adalah istiqrar. Tidak ada ulama ahli sunnah meletak makna istiwa kepada julus ataupun istiqrar. Tidak ada. Ulama salaf serah makna kepada Allah. Istiwa, istiwa. Wajib beriman ayat Quran. Ayat Qurannya apa wajib beriman? Istiwa atas arasy. Apa makna istiwa? Salafnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaq letak makna yang selayaknya. Istiwa dengan makna Allah memerintah, Allah menguasai, Allah memiliki arasy. Itu jalanan ulama khalaq. Kemudian di antara terjemahan lah, diterjemah dengan bersemayam atas arasy. Bisa dengar? Bersemayam atas arasy. Ini kena balik kepada apa makna bersemayam. Apa makna bersemayam? Contoh-contohlah, raja bersemayam atas singgasana. Apa makna raja bersemayam atas singgasana? Mana apa? Raja bersemayam atas singgasana. Apa makna? Tak tahu mana? Kita ada dalam bahasa Malaysia. Raja bersemayam atas singgasana. Ada tak? Bersemayam raja atas singgasana makna duduk ataupun makna memerintah? Makna bersemayam atas singgasana makna duduk ke makna memerintah, menguasai kerajaan singgasana? Dia bersemayam dengan makna raja tu memerintah, menguasai singgasana. Ke mana duduk? Mana duduk tak boleh. Kalau tak makna bersemayam dengan makna Allah memerintah, Allah menguasai arah, boleh lah. Tetapi bersemayam atas arah bukan makna Allah, bukan makna duduk atas arah. Duduk, kita pergi pada bahasa dahulu. Bersemayam atas singgasana bukan berertinya duduk, tetapi maknanya menguasai, memerintah akan singgasana. Apa maksud? Sebab timbul dah persoalan, boleh tak nak terjemah istiwa atas arah dengan bersemayam? Hak dalam kitab Faridah kita ni khalafnya apa? Khalafnya letak makna istiwa dengan memerintah dan memiliki, ataupun letak makna menguasai. Jadi sekarang ni istiwa, sekarang ni bersemayam dengan makna memerintah, dengan makna menguasai, memiliki singgasana kerajaan. Kalau makna bersemayam adalah memerintah, memiliki, menguasai kerajaan, jadi bolehlah letak bersemayam atas arah Allah memerintah, Allah memiliki, Allah menguasai arasy. Ke macam mana? Kalau bersemayam dengan mak duduk tak boleh pakai. Kalau bersemayam dengan mak duduk tak boleh pakai.
Tapi dalam terjemahan Quran bahasa Melayu kita ni diterjemah dengan istiwa atas arash, bersemayam Allah atas arash. Kita kena pergi kepada makna khalah. Apa dia? Bersemayam Allah atas arash dengan makna Allah memerintah, memiliki, menguasai arash. Lagi makna situ. Kau kena pada khalah. Sebab contohnya tafsir Pimpinan Rahman, memang ayat-ayat mutasyabihah di dalam tafsir Pimpinan Rahman diterjemahkan dengan jalanan ulama khalaf. Yadullah, kekuasaan Allah. Bal yadahu, kekuasaan Allah. Aidina, kekuasaan kami, kekuasaan Allah. Itu semua terjemahan ayat mutasyabihah mengikut jalanan khalaf. Jadi tafsir Pimpinan Rahman contohnya dibawa jalanan ulama khalaf. Jadi bersemayam atas arah kena terjemah kepada jalanan ulama khalaf. Apa bersemayam atas arah? Dengan makna Allah memerintah, memiliki, menguasai arash. Itu makna bersemayam atas arah, bukan makna duduk. Sebab tidak ada jalanan Ahlussunnah Jemaah istiwa terjemah dengan makna duduk, tidak ada. Julus, qu'ud, istiqrar, tidak ada. Ada pun hak terjemah dengan duduk tu, dia tu Quran kata, dalam kitab-kitab ulama salah kata, itu memang tak betul sangatlah. Itu terjemahan dia. Istiwa dengan makna duduk tidak ada. Istiwa dengan makna duduk ni ada juga dalam Quran. Istiwa siapa dengan makna duduk? Hak dalam ayat surah Mukminun ayat yang ke-28, fa izas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Ada. Fa izas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Fa izas tawaita, bila duduk, tu duduk. Tu duduk betul. Itu mana duduk? Fa izas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Bila duduk engkau ya Nuh dan mereka bersama engkau ya Nuh atas bahtera. Tu mana duduk? Fa qul alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Maka kata olehmu, segala puji bagi Allah yang melepaskan kami daripada kaum-kaum yang zalim. Patut situ mana duduk? Fa izas tawaita anta, bila duduk engkau ya Nuh. Sama dengan surah Zuhruf ayat yang ke-13, litastawu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum izastawaitum alaih. Supaya kamu duduk tetap atasnya, atas bahtera, kemudian engkau ingat akan nikmat Tuhan engkau apabila engkau duduk, apabila duduk engkau atasnya, atas bahtera. Situ mana duduk? Istiwa mana duduk? Nabi Nuh alaihissalam. Adapun istiwa Allah tidak ada makna duduk. Istiwa Nabi Nuh memang makna duduk. Dan memang ada istiwa makna duduk, betul dah. Tapi tidak ada ulama Ahlussunnah yang menterjemahkan istiwa Allah Ta'ala dengan makna duduk. Macam sebut mengelepahlah ayat-ayat Quran ni yang kesamaran dengan tempat, bukan hanya ayat istiwa atas arash, bukan hanya istiwa atas arash, ayat yang mana hak kesamaran Allah. Contohnya amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard. Adakah merasa aman engkau akan Tuhan yang memerintah di langit? Itu jalanan ulama. Tuhan yang dia dalam ni dalam tafsir Pimpinan Rahman, amintum man fis sama, dalam tafsir Pimpinan Rahman, patutkah kamu rasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit. Bukan Tuhan di langit,
Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit. Tapi situ sebut man fis sama, di langit. Kemudian ayat yang lain pula surah Al-An'am ayat ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan ia Allah di langit dan di bumi. Tapi terjemahan pimpinan rahmannya wa huwallahu fis samawati wa fil ard ni, dan ia Allah Tuhan yang disembah, yang diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Itu terjemahan khalaq. Tapi nak ceritanya bukan hanya istiwa atas arah, di langit, di langit dan di bumi. Ayat hak kesamaran tempat di bumi banyak juga. Ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat lain pula Allah berfirman wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Allah hampir di mana ni? Di bumi lah. Kalau pakai zahir dia, Allah bersama dengan orang yang bertakwa, Allah bersama dengan orang yang sabar, ma'al muttaqin, ma'as sabirin, ma'ana, ma'akum, serta belakang itu. Innallaha ma'ana, kerana Allah Ta'ala bersama dengan kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar ketika dalam gua sur, ma'akum, Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Tengok mana ayat tu kesamaran dengan tempat di bumi pula. Banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Itu ayat Quran. Kalau hadis pula, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, terlebih hampir Allah Ta'ala hambanya ketika dalam sujud. Kan kita maklum kan, dalam sujud lah hak ketika Allah Ta'ala hampir dengan hambanya. Mana apa ni? Masa sujud Allah duduk dekat dengan kepala kita. Kalaulah dalam sembahyang ketika sujud Allah lebih hampir, mana kalau Allah duduk di arah hampir masa berdiri ya tau. Masa sujud jauh lah sikit masa sujud. Kalau pakai gitulah Allah duduk di arah. Tapi dalam hadis menyebut nenek aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid, dalam sujud lah hamba tu hampir dengan Allah. Jadi kalau Allah duduk di arah, dalam diri lah hampir, takkanlah sujud pula. Lagi hampirnya kalau semayang hok duduk tingkat atas mau flat lagi hampir, tapi bukan dalam sujud. Kalau pakai zahir lah. Kemudian dilarang pula, meludah ke arah kiblat. Dilarang meludah ke arah kiblat. Itu hadis Bukhari. Dilarang meludah ke arah kiblat. Kenapa? Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatih. Kerana apa? Dilarang meludah ke arah kiblat ketika semayang. Ludah ke kiri ataupun ludah ke kiri ya. Jangan ludah kepada arah kiblat. Kenapa? Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati. Kerana bahawa sesungguhnya Tuhan bagi seseorang di antara seseorang dan kiblat. Tuhan duduk depan ni, jangan berludah ke depan. Tuhan duduk depan. Kalau pakai zahir, mana tu? Langit, aras. Kalau pakai zahir, tu hadis Bukhari. Ini contoh ayat hak kesambaran dengan tempat. Surah Mujadalah ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak adalah daripada bisikan 3 orang melainkan ia Allah yang keempat. Tidak ada berbisik 3 orang melainkan Allah yang keempat, dan tidak ada bisikan 5 orang melainkan Allah yang keenam, dan tidak ada bisikan yang kurang daripada 3 orang
Dan tidak ada bisikan yang lebih daripada 6 orang malaikat ia Allah bersama dengan mereka yang berbisik di mana mereka berada. Jadi mana pula ayat tu? Berbisik 3 orang, Allah yang keempat. Berbisik 5 orang, Allah yang keenam. Orang berbisik pula ramai, banyak tempat. Patut Allah. Kalau nak pakai Zuhir kau, bisik situ Allah bersama, bisik di sana Allah bersama. Banyak ke Allah? Ke pergi mari Allah? Tapi di aras ke Allah kalau pakai Zuhir? Ada ni. Tu balik pada jalanan ulama Ahlussunnah Jemaah sama ada salah ataupun khalaf. Di antara laginya yang biasa dijadikan sebagai hujah, Allah duduk di atas arah, Allah duduk di langit. Kadang-kadang di atas arah, kadang-kadang di langit. Tak betul tak. Sebab memang ada ayat istiwa atas arah, ada ayat fis sama, di langit. Tapi ada ayat di langit dan di bumi, dan ada banyak yang kesamaan dengan tempat di bumi. Jadi antara yang biasa digunanya adalah hadis. Hadis Muslim, hadis nuzul dipanggil. Hadis nuzul. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Hadis itu panjang. Turun oleh Tuhan kami tiap-tiap malam kepada langit dunia, langit yang pertama, ketika tinggal 1/3 akhir malam. Kemudian Allah pun menyeru berdoa, Allah akan perkenan, meminta Allah akan kurniakan, minta ampun Allah Ta'ala akan ampuni. Jadi sekarang ni turun. Bila Allah turun, mesti Allah duduk langit. Lah boleh turun. Ni memang jelas-jelas terpesong. Ni memang jelas-jelas bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika Allah, golongan terpesong berpegang ketika Allah duduk atas arah, Allah diam. 1/3 malam Allah Ta'ala turun, bergerak kalau Allah Ta'alanya. Gerak diam tu sifat makhluk. Ada ni, Allah duduk atas arah, di pegangan golongan terpesong, maknanya diam. Kemudian 1/3 akhir malam Allah Ta'ala turun, dengan maksud merekanya Allah turun daripada atas ke bawah, gerak. Gerak diam ni sifat makhluk. Ada ni. Tu kalau hadis tu baca dengan yang zilu Rabbuna lah, dengan PL lazim, turun. Tapi kalau baca dengan yunzilu Rabbuna, PL mudhari' bin if'al, menurun oleh Tuhan kami, menurun oleh Allah akan malaikat lah. Itu tidak mutasyabihah lah. Jadi hadis itu yang zilu Rabbuna pun boleh, yunzilu Rabbuna pun boleh. Yang zilu PL lazim, turun oleh Tuhan kami. Yunzilu Rabbuna, menurun oleh Tuhan kami. Menurun apa? Akan malaikat lah. Tapi kalau baca dengan yang zilu Rabbuna, nuzul dipanggil hadis nuzul. Nuzul ni jalanan ulama salaf, nuzul lah. Tapi adakah nuzul gerak berpindah daripada atas ke bawah? Itu makhluk. Maha suci Allah. Nuzul seumpama tu. Dan apa makna nuzul? Turun Allah, serah kepada Allah, tetapi bukan bergerak daripada atas ke bawah, bukan. Itu salaf. Ulama khalaf, turun malaikat Allah. Ulama khalaf. Ulama salaf, turun. Berpeganglah turun. Kemudian turun, kalau makhluk turunnya gerak dan berpindah daripada atas ke bawah, itu makhluk gitu. Allah mukhalafatu ta'ala lil hawadith, mustahil Allah turun bergerak berpindah daripada atas ke bawah. Lepas tu lah masalahnya turun, sudahlah buktilah. Tapi golongan terpesong ni, ni bukti Allah
duduk atas arah. Sebab Allah nak kena turun ke langit yang pertama, langit dunia. Mesti Allah duduk di arah langit yang atas langit 7 nak turun. Tu pun orang awal-awal lagi. Ni golongan interpretation ni bab akidah ni kena cermat. Dia ambil ni hujah hadis nuzul dipanggil. Allah Ta'ala turun. Jangan nak ulama salah turunlah. Sudah betul ya. Tapi ulama salah menyucikan Allah daripada zahir turun sebagai turun makhluk. Kalau kita turun, gerak dan berpindah daripada atas ke bawah. Pada ni. Itu cerita bab turun. Macam mana cerita dengan ayat Al-Quran pula? Waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Telah datang oleh Tuhan engkau dan malaikat. Telah datang oleh Tuhan engkau. Datang. Datang ni maji, berpindah daripada gerak dan berpindah daripada jauh kepada dekat. Itu maji, itu datang. Ja'a yaji'u, maji. Jadi datang. Kalau hak zahirnya datang, kalau makhluk datangnya adalah gerak dan berpindah daripada jauh kepada dekat. Jadi sekarang ni waja'a rabbuka, dan telah datang oleh Tuhan engkau. Ulama salahnya datanglah. Tapi datang sebagai malaikat ke? Dah. Malaikat datang ni bergeraklah. Waja'a rabbuka wal malaku. Malaikat datang memang bergerak-gerak. Tapi datang Allah tidak serupa dengan datang malaikat. Dan datang apa makna? Serah kepada Allah. Tapi datang Allah ni tak cerita 1/3 malam. Ni turun 1/3 malam. Tapi ahli sunnah turun-turunlah. Adakah turun berarti Tuhan duduk di aras, Tuhan duduk di langit, barulah Tuhan boleh turun? Tu makhluk gitu tu. Tukar ni. Tukar Tuhan dengan makhluk pok ni. Tak kenal Tuhan seumpama ni. Kemudian kalaulah kata turun, ni memang salah lah. Turun daripada langit yang ke-7 sampai ke langit dunia, langit yang pertama, turun 1/3 malam. Kalau peseng hok puak terpesong ni turun. Sebab tu Tuhan duduk di langit, sebab Tuhan nak turun di 1/3 malam. Nak tanyalah, bila 1/3 malam hok Tuhan turun ni? Hok dengan pahaman golongan terpesong ni, bila 1/3 malam? Bila 1/3 malam? Tak apalah tu je. 1/3 malam, satu dunia sepanjang masa. Bukan? Faham tak ni? Faham tak? Kan kita kan subuh 24 jam, Zuhur 24 jam, Asar 24 jam, Maghrib 24 jam, Isyak 24 jam. Faham tak? Tak faham pula. Kan? Faham tak? Maknanya subuh 24 jam lah. Sekarang ni ada tempat subuh, sekarang ni ada tempat zuhur, sekarang ni ada tempat asar, maghrib, isyak, dan sekarang ni ada tempat 1/3 malam. Lepas tempat tu masuk tu subuh, tempat lain pula 1/3 malam. Dia masuk subuh pula, tempat lain pula 1/3 malam. Jadi 1/3 malam ni sepanjang masa. Tak naiklah Allah Ta'ala nya duduk langit pertama semua lah. Dah 1/3 malam kan, sepanjang masa kan. Ni kalau pakai dengan pahaman hak golongan terpesong, turun sebagaimana turun makhluk, bergerak, berpindah daripada atas ke bawah. Lepas tu naik kembali ke arah 1/3 turun pula. Masalah 1/3 malam 24 jam. Maknanya tak naik ni. Kalau pakai sebagai pahaman golongan terpesong. Faham tak? Ada hikmah belaka Tuhan jadikan masa seumpama tu.
Sama juga Tuhan jadikan bumi ni bulat. Kalau kata Allah duduk di langit, Allah duduk di langit, Allah duduk di langit, jadi di waktu tembesu ni langitnya di atas. Kalau hok bawah bumi ni hok duduk bawah kita ni, ada duduk bawah kita ni, hok kepala dia tak ke bawah pula. Tapi kepala dia tak ke bawah lah. Faham tak ni? Kan bumi kita bulat, kita duduk di Terengganu. Ni atas. Hok bumi belah belakang apa dia? Negeri mana hok bumi belah belakang? Hok bumi belah belakang, hok bumi belah kanan, hok bumi belah kiri. Kalau masing-masing tunjuk Allah di langit atas, hok ni pun atas, hok ni pula atas, hok bawah ni pula atas. Dah mana? Faham tak? Itu hikmah Tuhan jadikan bumi ni bulat. Kalau Tuhan jadi bumi ni lepeh atas, sama dah lah. Lepeh apa? Apa? Bukan lepeh dia panggil. Panggil apa? Bumi hok tu. Dia panggil apa? Orang duk balahkan bumi bulat ke bumi apa? Hok ni hok. Mana kalau bumi gini, kalau kita pergi tengah laut tu, hilang kita, jatuh ke mana tak tahu lah. Ni kalau bumi orang ni. Kan Tuhan jadikan bumi gini ni, kalau tunjuk atas, sama atas. Tapi kalau bumi bulat, ni tunjuk atas ni. Hak belah ni atasnya sebelah sana, hak belah kiri atasnya sebelah sana, hak bumi sebelah bawah atasnya sebelah dia lah. Mana Allah? Apa tu kata berkait dengan zat Allah, jangan duk pakai hak dengan apa? Pakai zahir ayat seumpama tu. Lepas tu salah serah makna kepada Allah. Di arash, di langit dan bumi. Lepas tu di bumi pula serah kepada Allah. Jangan duduk jangan bermakna, jangan letak makna. Nak letak makna juga pakai jalanan khalah, letak makna yang selayaknya. Golongan ni tak nak letak makna, tapi dia tak mau pakai jalanan ulama khalah. Dia letak makna yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi benda ni sebenarnya benda dia berselisih dalam bab pegangan ni. Ini satu benda yang terpesong. Dia berselisih ni hanya dalam bab furu' agama. Dalam bab furu' agama sampai ke sudah lah, tak sudah balah lah. Hak nak pakai mazhab Syafi'i, hak nak pakai mazhab Hanafi, tu bab furu'. Pada masa sahabat pun sudah berbeza pandangan pada perkara-perkara yang baharu pada masa sahabat. Tapi dalam bab furu' agama, dalam bab akidah tak boleh. Dia satu jalan je dalam bab akidah ni. Kalau jalan yang salah cukup mudah, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang je. Tapi golongan-golongan terpesong ni pelik-pelik lah. Dia punya benda ni, dia punya bawakan tu lah. Makna kalau Allah tidak duduk di arah, Allah duduk di bumi, tu lagi hina Allah. Siapa kata Allah duduk di bumi? Dan kemudian pula golongan terpesong ni dituduh pula jalanan khalah Allah fi kulli makan, Allah pada tiap-tiap tempat. Itu akidah Mu'tazilah, bukan akidah khalah. Jadi sekarang ni golongan ni hak terpesong berpegang Allah bertempat di langit. Bila ahli sunnah mengatakan Allah tidak bertempat di langit, mereka tuduh ahli sunnah berpegang Allah berada di mana-mana, Allah berada di semua tempat. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah, itu akidah Mu'tazilah. Jadi kalau Allah duduk di mana-mana, Allah duduk di bumi, lagilah menghina Allah, dipijak-pijak oleh orang. Siapa yang berpegang Allah duduk di bumi? Allah kuasa. Allah nak duduk belakang nyamuk, Allah kuasa. Allah duduk tak arah, dia kata. Ni macam-macam. Macam-macam hak golongan-golongan terpesong ni. Kalau kafir senang-senang je, ada problem pun. Kalau tanya orang kafir Allah di mana, mesti mereka tunjuk di atas. Tu hak bagusnya, dia kata. Dia ambil orang kafir.
Orang yang ceramah ni dia mu'allaf, yang asalnya bukan agama Islam. Dia masuk Islam tu nampak-nampak pesengnya. Hak pahaman pada masa bukan Islam tu ada lagi bang kali. Kalau tanya orang kafir, Allahnya di mana? Senang-senang je mereka jawab, Allah di langit. Mana? Hak tu hak mereka rasa selayaknya Tuhan. Mesti duduk langit. Hak tu dia kata comel. Hak tu comel, Tuhan duduk langit. Jadi dia ambil hak pegangan orang kafir. Kalau tanya orang kafir, Allah duduk di mana? Allah duduk di langit. Alasannya Allah nak turun tu lah. Allah turun ditunjuk lah. Allah turun daripada langit yang ketujuh kepada langit yang pertama. Turun gini. Ni turun berpindah daripada atas ke bawah. Ni jelas-jelas turun peso. Jadi dia kata orang kafir tu sebut kata Tuhan duduk langit, orang kafir memang disetujui. Sebab apa? Sebab sesuai lah di langit Tuhan. Tuhan siapa di langit? Tuhan kafir tu lah. Jadi Allah Ta'ala pasal tu juga. Kemudian dia orang ni biasa duduk baloh gitu lah. Kadang-kadang baloh ni pakai akal. Akal biasa mana? Pegangan kita tetap dah. Pegangan kita, Allah tidak bertempat. Sebagaimana Allah sedia kala tidak bertempat, sebab sedia kala yang ada hanyalah Allah, pasti tidak ada tempat. Begitulah Allah kekal selama-lamanya. Itu saja pegangan kita ni. Allah sedia kala ada tempat, tidak ada tempat sebab Allah belum jadikan apa-apa. Maka sedia kala Allah tidak bertempat, Allah kekal seumpama tu selama-lamanya, tidak bertempat. Mana akidah kita Allah tidak bertempat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu akidah kita, Allah tidak bertempat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Alam sekalian menjadi marbuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang direntah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam termasuk arash, termasuk langit, termasuk bumi. Jadi arash ke, langit ke, bumi ke adalah marbuk kepada Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb, alam, arash, langit, bumi dipanggil marbuk kepada Allah. Apa marbuk? Yang direntah, yang diatur, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam adalah marbuk kepada Allah. Itu akidah kita. Allah tidak bertempat. Sebab apa? Sebab tempat ni semua adalah marbuk kepada Allah, yang direntah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan kepada alam. Allah Rabb, Allah Tuan. Alam termasuk arash. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb pada Tuan, pada arah yang agung. Allah Tuan kepada arash. Arash marbuk kepada Allah. Kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb kepada alam. Alam termasuk arash. Dalam ayat yang lain pula, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Tuan kepada arah yang agung, yang besar. Allah Tuan kepada arash. Arah ni marbuk kepada Allah, bukan tempat. Pegangan kitanya sebagaimana Allah sedia kala, Allah kekal tidak berubah selepas Allah jadikan segala-gala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni saya biasa tengok. Jadi golongan yang terpesong ni menyatakan Allah duduk atas arah. Jadi oleh kerana arah ni baharu, jadi timbullah tanya, sebelum ada arah Allah duduk mana? Orang tanya ni sebelum ada arah duduk mana, bukan nak tanya tempat bagi Allah. Cuma dah kamu berpegang Allah bertempat atas arash, kamu berpegang Allah bertempat atas arash, arah makhluk yang baharu. Sebelum ada arah Allah duduk mana? Dia kata puak ni tanya tempat bagi Allah. Bukan. Sebab ahli sunnah berpegang Allah tidak bertempat. Dah kamu kata Allah bertempat. Okey, kamu kata Allah bertempat. Allah bertempat di mana? Di arash. Arah tu makhluk baharu. Sebelum ada arah Allah duduk mana? Jadi
Bukan nak tanya, tapi oleh kerana golongan ni kata Allah bertempat atas arah. Sebelah arah ada duduk mana? Ada jawab Allah terapung atas udara. Allah kata macam-macam. Terapung atas udara. Sekarang ni udara pun tak ada lagi nak terapung macam mana? Ada pula jawab dia kata, tempat yang adami, tempat yang tak ada. Tempat tak ada pula dah. Ada pula tempat yang tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Bukan tempat dah tak ada. Ada pula jawab. Nak lagi berat jawapan. Jawab macam mana? Dia kata, hak dijawab ni berenah. Hak dijawab ni. Dijawab ni berenah. Dengan bahawa dijawab ni sisa masalah. Allah duduk di tempat yang sedia kala. Allah tu lagi sesat. Jadi Allah duduk di tempat yang sedia kala. Maknanya ada selain daripada Allah yang sedia kala macam Allah. Kalau ada sesuatu perkara yang sedia kala seperti Allah Ta'ala, berarti dianya bukan makhluk kepada Allah, bukan Allah yang jadikan dia. Berpegang ada selain dari Allah tu kodeng, kafir pegangan tu. Sebab menafikan Allah sebagai Tuhan. Sebab apa menafikan Allah sebagai Tuhan? Sebab perkara yang kodeng tu bukan Allah yang buat. Pada ni tiba-tiba ada tempat yang sedia kala, tempat yang bukan dijadikan oleh Allah. Mana Allah ada tempat tu, dia kata. Ni kata apalah jadi sesak begitu lalu. Jadi selepas Allah jadikan arah, Allah pun berpindah daripada tempat yang kodeng kepada tempat yang baru, iaitu arah pula. Itu sesat dah tu. Tapi ada sesuatu yang kodem, yang bererti bukan makhluk Allah, berarti menafikan Allah sebagai Tuhan, sebab Allah tidak jadikan tempat tu. Badan menafikan Allah sebagai Tuhan kalau berpegang ada sesuatu koding. Sebab tu kalau falsafah berpegang ni alam ni koding, kafir. Sebab apa? Dia menafikan Allah sebagai Tuhan, sebab alam ni bukan Allah yang jadikan. Jadi kalau ada suatu tempat yang koding, jadi mana tempat tu bukan Allah jadikan, jadi Allah bukan Allah yang menjadikan tempat tu, menafikan Allah sebagai Tuhan. Ada pula jawab, dia marah pula, jangan duk tanya lah, Tuhan tak beritahu, tak usah duk tanya lah. Pula begitu, sebab Tuhan tak beritahu. Sebelum jadi arah, Tuhan duduk mana? Tuhan tak beritahu, tak usah duk sibuk-sibuk tanya lah. Tetapi pasti bukan atas arah. Jadi Allah berpindah-pindah ke macam mana? Yang bertanya sebelum ada arah Tuhan duduk mana, bukan nak tanya tempat, nak perangkap. Bukan nak tanya tempat. Kalau ni nah, hak mustahil lah sebut kalau ni. Kalau Allah duduk atas arash, arashnya baharu. Sebab arah Allah duduk mana? Kalau, bukan berpegang Allah bertempat, bukan. Kalau dan kamu berpegang Allah bertempat atas arash, arash ni makhluk didirikan oleh Allah kemudian. Sebelum ada arah, Allah duduk di mana? Jangan duduk tanyalah Allah tak beritahu. Tanya apa lagi Allah tak beritahu, sudah ni. Jadi macam-macam jawapan pula. Itu bukan pertanyaan, itu hanya perangkap sahaja. Kalau jadi macam-macam jawapan. Jawab tempat yang tak ada lah, terapung atas udara lah. Tapi berat tadi lah. Allah bertempat di tempat yang bukan makhluk Allah, hak kodim. Tu lagi berat. Tu lagi berat. Golongan yang berpegang Allah bertempat, itu golongan yang terpesong. Selagi tidak menyabitkan tempat sebagai tempat makhluk bertempat, maka tidak dihukumkan kafir. Allah duduk atas arah sebagaimana kita duduk atas kursi, rapat punggung kita dengan zat kursi, rapat zat Allah dengan zat arah. Duduk macam itu atas kursi lah, itu kafir. Golongan terpesong ni, dia menyatakan Allah duduk atas arah, tapi yang selayaknya. Di situ boleh layu jom. Tapi Allah duduk atas arah tu salah dah. Cuma duduk yang selayaknya, bukan macam duduk kita atas kursi. Kita duduk atas kursi, punggung kita, zat kita rapat dengan zat kursi. Allah duduk atas arah, duduk serah ke dia lah.
Ni golongan terpesong. Tapi kalau kata duduk sebagai duduk makhluk atau kafir. Tapi tidak adalah seumpama tu. Tidak ada. Cuma dengar-dengar cerita-cerita betul tak tahulah. Ada golongan yang berpegang Allah duduk atas arah, kerak-kerak bunyi arah sebab berat Allah. Oh tu, habis mana tak tahulah tu reka tu tak ada lah pegang gitu lalu. Tu wallahu a'lam lah. Allah duduk atas arah, perak tak ada. Perak bunyi arah sebab Allah berat. Allah. Tak sedut reka lah benda karut gitu. Takkanlah ada orang Islam berpegang seumpama tu wallahu a'lam lah. Itu wallahu a'lam. Tapi golongan terpesong ni Allah duduk atas arah, bukan duduk sebagai duduk makhluk lah. Lepas tu serah kepada Allah. Tapi itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang kitanya sebagai Allah sedia kala tidak bertempat, Allah kekal tidak bertempat. Semua yang ada ni adalah marbuk kepada Allah. Allah Rabbil Alamin. Marbuk yang direntak oleh Allah, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sambung mengelepah ni. Mengelepah panjang, mengenai panjang, tak apalah. Cuti pula sebulan. Bukan sebulan tu. Kan Haji? 11.5 pokoknya. 11.5. Orang kita ni lepas hari enam tau. Lepas hari enam lah, gitulah. Sebulan lebih-lebih. Kuliah tak ada. Tu sayang kuliah maghrib. Kalau kuliah duha tidak terganggu. Kuliah duha masuklah Ramadan berjalan macam biasa. Bulan maghrib kau terus masuklah Ramadan jadi kena tangguh. Kita bulan Ramadan nak belajar sebab pahalanya berganda-ganda. Belajar sekali di bulan Ramadan sama dengan belajar 70 kali di bulan yang lain. Hak berganda-ganda ni kita buang, kita tangguhkan hak berganda-ganda. Rugilah kitanya. Sebab apa? Sebab kita nak berganda-ganda hak amal sunat. Amal sunat ganda-ganda pun sama dengan amal wajib ganda 70. Ni kita belajar ni wajib ni, ilmu akidah pula ni ganda lagi 70. Tapi masuklah Ramadan pahala yang berganda-ganda, amal wajib kita tangguh. Tapi kalau kuliah duha, kuliah subuh, subuh sama tau. Kuliah subuh pun tidak tergendala. Tidak tergendala lah. Bukan kuliah subuh bulan Ramadan ni laju. Sebab apa? Orang ramai. Bulan Ramadan ramai lah subuhnya tau. Orang ramai subuhnya. Jadi subuh ke duha ke boleh berjalan macam biasa. Hak maghrib je lah. Jadi kita panjang sikit pun hak kira hak sebelum bulan Ramadan. Jadi kita berhenti ni di stesen dah. Kita berhenti di kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.